Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya Nazri bin Abdul Rashid daripada Fakulti Komputeran dan Metateknologi UPSI. Soalan pertama saya ingin tunjukkan pada Tan Sri Mohamad. Pada awal 1990-an, Tan Sri ada menggagaskan ataupun mencadangkan satu rangka fikir Melayu baru. Saya rasa ada buku juga dia tulis berkenaan dengan Melayu baru, dan memanglah pada masa tersebut mungkin dia punya target ialah pada tahun 2020 akan ada dilahirkan Melayu-Melayu baru dengan mungkin ciri-ciri. Jadi mungkin soalan saya ialah bagaimana Tan Sri assess Melayu baru ni pada zaman sekarang, adakah telah tercapai pada masa sekarang lah, adakah telah tercapai, dan komen Tan Sri lah. Yang kedua, saya tujukan kepada mana-mana panel, Datuk Wan ataupun Prof Azhar. Dengan keadaan sejarah kita sebagainya, kanun sebagainya, hajatnya sebagai seorang Muslim lah, saya sebagai Muslim, kita berharap Malaysia ini akan lahir sebagai satu negara yang menjadikan Islam sebagai rujukan tertinggi, rujukan tertinggi. Jadi bagaimana komen daripada panel? Adakah itu boleh dilaksanakan dengan majoriti penduduk Melayu? Bila Melayu ni Muslim lah kan, Melayu Muslim. Yang kedua ialah apakah mungkin cabaran, tekanan untuk tidak membolehkan perkara itu berlaku? Dan kalau boleh saya sentuh sikit saja, mungkin saya rasa dalam sehari dua ni, semalam ke, PM ex Perdana Menteri kita pun diasak dengan adakah Malaysia ini negara macam mana? Dan beliau terpaksa menjelaskan bahawa Malaysia ini bukan ambil seperti laicite France, secularism seperti di France, tapi Malaysia ialah negara yang ditunjangi oleh Islam. Cuma kita masih lagi berlega-lega dengan islamisasi Islam di sana sini. Jadi adakah cita-cita untuk menjadikan Islam itu sebagai rujukan tertinggi di Malaysia boleh dilaksanakan, ataupun mungkin hanya akan menjadi retorik dan diambil kesempatan oleh orang-orang politik saja? Terima kasih. Terima kasih. Bagus soalan. Yang lagi. Lepas tu jawablah pada ni. Sebut. Ada soalan lagi? Okey. Ya sih, kalau tak ada tu dua soalan saya nak panel jawab. Pertama sekali Melayu baru tadi berhubung dengan taksiran perlembagaan. Adik jemput Tan Sri dulu. Terima kasih kepada tuan ya. Saudari yang dihormati sekalian, pada tahun selepas 13 Mei tahun 1969, maka wujud satu cadangan supaya dalam masa 20 tahun 1970 hingga 1990 akan berlaku redistribution of wealth dalam negara kita. Dan diminta supaya 30% daripada equity ataupun kekayaan negara berada di tangan orang Melayu, Bumi Putera. Oleh itu, pada tahun-tahun sekitar sebelum tahun 1990, ada satu grup ataupun komiti kita menulis satu buku bernama Melayu Baru. Tujuan kita menyediakan buku ini ialah apa sebenarnya hasil daripada DEB. Macam mana orang Melayu berperanan sewaktu negara menjadi negara maju pada tahun 1990. Daripada 2020, minta maaf 2020. Dr. Mahathir mencadangkan supaya negara akan mencapai tahap negara maju menjelang tahun 2020. Maka pada tahun 1990 kita rasa orang Melayu perlu dibimbing
apakah karakteristik, ciri-ciri negara maju, bangsa yang maju. Maka dalam buku Melayu Baru dilampirkan perkara-perkara yang perlu ada dari segi macam mana berperanan, macam mana dari segi hubungan antara kaum, atau macam mana kita mengadakan networking, macam mana kita nak menjadikan rangka pemikiran, rangka hubungan antara kita orang-orang Melayu dalam masa kita mencapai kemajuan. Semasa kita menjadi negara maju dan kita menjadi bangsa yang maju. Maka dalam buku itulah dituliskan macam mana kita nak bersiap untuk mencapai bila sampai masanya kita menjadi negara maju tahun 1990, orang Melayu sudah bersedia untuk menjadi bangsa yang maju. Dan tak tahulah, kita tengoklah sekarang ni sama ada kita sudah mencapai tahap negara maju. Apakah ciri-ciri negara maju? Dari segi income, pembahagian pendapatan, dari segi kecekapan, kemahiran, dari segi kebolehan kita untuk menjadi seperti bangsa-bangsa maju di seluruh dunia. Adakah kita sudah mencapai ataupun kita masih dalam proses nak mencapai jadi bangsa yang maju? Jadi itu pulang pada kita tengok sendirilah sama ada kita tengok masyarakat kampung kita, anak-anak kita. Adakah kita sudah mencapai satu tahap kita menjadi bangsa maju? Di negeri Selangor kita mencadangkan negeri Selangor akan mencapai tahap negeri maju pada 15 tahun lebih awal daripada Malaysia. Dan telah pun diisytiharkan pada tahun 2005 kalau tak silap. Selangor mencapai tahap negeri maju. Kalau kita tengok dari segi pembangunan infrastruktur, kita tengok jalan, kemudahan, kawasan-kawasan setinggan yang telah hampir dihapuskan, boleh kita anggap bahawa negeri Selangor telah mencapai tahap negeri maju. Pada tahun 2005 sewaktu Dr. Hei Toyo menjadi Menteri Besar, diisytiharkan daripada unit perancang ekonomi di peringkat Malaysia dan juga daripada kajian di peringkat negeri Selangor, Selangor telah mencapai tahap negeri maju. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok orang buruh-buruh daripada luar sekarang makin ramai datang ke negeri Selangor. Orang Bangladesh bekerja di negeri Selangor. Apakah itu kita akan bersetuju berkata bahawa kita sudah mencapai tahap negeri maju? Apakah bangsa kita, orang Melayu, orang Cina, orang India sudah capai satu tahap bangsa yang maju di negeri Selangor? Ini terpulang kepada mungkin satu kajian perlu dibuat nak melihat tahap sama ada kita sudah mencapai negeri maju. Dari segi pendapatan, dari segi KDNK kita, sama ada kita sudah pergi kepada satu tahap yang boleh kita rasa pendapatan kita sudah sampai ke tahap yang kita mencapai. Kalau dibandingkan dengan Singapura, dengan Taiwan, dengan Jepun, apakah kita sudah mencapai satu tahap? What is our gross KDNK kita? Itu kena perlu dikaji oleh pakar-pakar kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada saya ada satu perkara yang ingin saya nak sampaikan juga. Kita kena ada
kestabilan politik. Saya perhatikan akhir-akhir ini ya, dalam masa 5-10 tahun yang akhir-akhir ini, kestabilan politik kita agak tergugat. Boleh dikatakan tiap-tiap setahun, 2 tahun tukar Perdana Menteri. Tiap-tiap setahun, 2 tahun tukar Perdana Menteri. Daripada Datuk Najib kepada Dr. Mahathir. Lepas tu tukar kepada Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu tukar kepada Ismail Sabri, Datuk Ismail Sabri. Dan sekarang kepada Anwar Ibrahim. Jadi trend menukar pemimpin ni macam dah jadi trend di negara kita Malaysia. Tak berlaku di Singapura, tak berlaku di Indonesia, tak berlaku di Vietnam, tak berlaku di Filipina, tak berlaku di Thailand. Ia berlaku di negara kita Malaysia. Bila naik saja seorang Perdana Menteri, maka usaha dibuat untuk menjatuhkan dia. Bukan orang lain. Kadang-kadang dalam masa Dr. Mahathir oleh kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia. Mahathir berkawan dengan orang dengan Anwar dia berkawan, dengan DAP dia berkawan untuk dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya dia kata pula orang tu tak bagus, orang ni tak bagus. Jadi Malaysia ni dah kerja kita menjatuhkan pemimpin macam rumah tangga lah. Kalau kita dah kahwin, suami isteri hari-hari bergaduh. Pagi bergaduh, petang bergaduh, malam bergaduh, anak pun tak pergi sekolah, makanan pun tak masak, ekonomi entah ke mana. Jadi macam kalau kita tengok negara Malaysia ni, kalau orang luar tengok pasal apa tiap-tiap negara, macam Jepun tu, dia ada investigative economic writer dia. Dia ada dia punya spy dalam menulis dan melaporkan kepada negara mereka tentang satu-satu negara. Orang Jepun, pemimpin Jepun tu dia akan tulis apa sahaja yang berlaku dalam negara kita, dia buat, tulis kat jurnal, keluar dekat Jepun. Jadi bila pelabur-pelabur daripada Jepun nak datang ke Malaysia, dia akan baca. Dia tengok negara ni macam ni, Indonesia macam ni, Singapura macam ni, Filipina macam ini. Jadi pendek cerita tuan-tuan laporan yang mereka hantar kepada mereka negara Jepun, kepada Amerika, kepada Britain, kepada Eropah tak begitu baik mengenai negara kita. Negara ini macam negara yang huru-hara. Tak berlaku political stability. Perdana Menteri hari ini buat dia punya dasar, tahun depan Perdana Menteri lain naik, dasar yang tahun ini ditukar kepada dasar yang baru. Jadi dasar bertukar apabila Perdana Menteri bertukar. Jadi ini tak baik untuk sebuah negara. Saya menjadi Menteri Besar 11 tahun. Daripada tahun 1986 hingga tahun 1997. Aman. We were very strong. Tak ada cerita pasal bersengketa ni. Macam rumah tangga, mesti aman. Kita balik rumah, isteri kita baik dengan kita, anak boleh belajar, makan nasi ada. Elok. Barulah kita boleh buat kerja, baru kita boleh merancang, baru kita boleh nak lihat apa yang kita nak buat. Tetapi kalau kita balik ke rumah, kita masuk je, isteri kita pun kejar kita dengan penyapu. Kerja kita larilah. Bila isteri kejar penyapu, lari menyorok dalam bilik air. Macam mana nak buat kerja untuk negara kalau suaminya tengah dikejar macam kena kejar lah. Jadi inilah kita kesian tengok rakyat negara kita pada ketika ini, pemimpinnya bertelagah tak habis-habis. Ini tak baik tuan-tuan tak baik. We have to allow Perdana Menteri menjadi mentadbir negara selama satu penggal.
Kalau 5 tahun ya, dia boleh mentadbir, biar dia mentadbir 5 tahun. Bila sampai masanya besok, kita suka, kita pilih parti dia. Kalau tak suka, jatuhkan dia. Jadi Malaysia kena ubah cara berpolitik. Saya tengok hari-hari yang WhatsApp, saya punya WhatsApp ni, orang hantar macam-macam cerita. Pagi lagi kita dah baca macam-macam. Orang ni kata begini, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang kata bukan main rajin-rajin. Jadi tuan-tuan, orang Bangladesh datang. Tadi saya cerita, dulu orang Cina datang, orang India datang, sekarang orang Bangladesh datang. Dia buat semua kerja. Sampai jual aiskrim ke kampung pun dia buat. Lepas jual aiskrim, dia jual kapet. Lepas jual kapet kan, lepas tu dia buka kedai kapet. Lepas tu dia kahwin perempuan Melayu. Sekarang Bangladesh banyak kahwin dengan perempuan Melayu. Saya banyak tengok, saya kata, ni siapa? Ni saya punya isteri. Isteri di Bangladesh lain, isteri sini lain. Itu yang berlaku tuan-tuan. Bila kita, otak kita ni berselikat, bertengkar, bergaduh, jadi orang lain ambil kesempatan. Orang Pakistan pun datang sekarang, ramai. Memotong rumput di rumah-rumah, di taman-taman, orang Pakistan. Jadi apa jadi macam ni? Kita rasa tak seronok lah negara kita berada dalam politik macam ni. Kita harap dari segi politik, biar kerajaan yang ada hari ini memerintah selama 5 tahun. Jangan tukar kerajaan tu tiap-tiap tahun. Maka dia akan jadi lemah. Dia tak boleh buat apa. Pelabur pun tak nak masuk ke sini. Sebab kita bertelagah. Dan orang negeri lain tak ada macam ni. Indonesia tak macam ni. Indonesia, Thailand, Singapura tak macam ini. Malaysia saja yang macam ini. Kalau nak cari alasan memang senang. Suami balik pergi ke dapur, cek, ada kotor, marah bini. Nak cari salah, memang banyak salah. Jadi tak bolehlah kita nak cari salah sampai semua kerja tak boleh buat. Jadi tadi saya dengar Profesor Wan, Profesor Azhar, Profesor Latif ada bagi banyak komen mengenai orang Melayu, orang Melayu, pentadbiran Melayu, Raja Melayu, cukup seronok. Saya teringat balik zaman masa saya belajar dekat universiti tentang kesahihan, keabsahan bangsa Melayu. Jadi ini yang kita nak perkukuhkan, keabsahan tu. Kita nak kukuhkan raja kita. Kita nak kukuhkan political kita, kestabilan politik kita. Kita nak kukuh, kita kena kukuh untuk menjadi maju. Kalau tak kukuh tuan-tuan, raja pun disanggah orang dan kita pun bertelaga tengok dekat parlimen, tak ada macam parlimen orang lain. Parlimen orang lain bercakap dengan tertib, bagi orang bercakap, lepas habis orang bercakap, barulah dia bercakap. Ini tak ada. Sama-sama bercakap. 2 orang, 3 orang, sekali bercakap. Saya tengok yang jadi heart attack besok, dia punya speaker lah. Speaker dia tengok sini nak bercakap, sana nak bercakap. Macam mana nak dengar tuan-tuan? Jadi, it's a very teruklah tuan-tuan. Oleh itu, saya punya pandangan lah, kita jangan ganggu perjalanan kerajaan. Biar kerajaan ini berjalan selama sepenggal mengikut telah diputuskan. Rakyat dah putuskan, tuanku dah pilih, let the government bergerak, berjalan sampai habis penggal. Lepas tu terpulang pada kita. Kita tengok report card besok. Dari segi report card, is the government performing? Kita undi dia. If the government is not performing, itu terpulang kepada diri kita masing-masing. Barulah kita dapat lihat negara ini kukuh, rajanya kuat, rakyatnya bersatu padu dan kemajuan akan dapat datang kepada negara kita ini. Terima kasih.